Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk kursus Koko fotografi, saya akan mengajar awak lah semasa ni. So, sebagai permulaan, saya akan terangkan sedikit lah tentang sejarah fotografi berkenaan dengan kamera. So, kita mulakan dengan Introduction to Digital Photography. So, introduction to digital photography and overview of digital camera technology, basic photography technique. Apa yang ada sekarang ni istilah DSLR, megapixel, image stabilization, dust reduction, live view, sensor, facial recognition. Tu istilah-istilah yang awak jumpa kalau awak buka dekat handphone awak. Ada yang, kalau yang sekarang ni handphone pun dah ada sampai 4 lens, 5 lens kan. So ni term-term yang awak akan jumpa dekat kamera awak. Kalau awak ada kamera digital, awak akan jumpa term-term ni. So kita akan tengok apa benda maksud term-term ni. So dalam digital kamera sekarang ni mostly semua digital lah. Kita dah jarang guna kamera yang ada filem. So ada 3 main classification of digital camera. Ada 3 kelas kamera digital ni. Yang pertama kita panggil point of shot. Point of shot ni basic dia kamera digital compact tu lah ataupun handphone awak tu. Itu adalah point of shot. Kemudian dalam kategori yang kedua adalah kita panggil prosumer. Yang ketiga kita panggil digital SLR. So kita tengok apa point of shot, apa dia prosumer, apa dia digital SLR. So point of shot digital camera commonly referred to as consumer digital camera. Ni untuk orang yang tak biasa ambil gambar, dia hanya nak ada kamera, nak ambil gambar saja, bukan secara profesional. So point of shot camera ni represent 90% of all digital camera on market. So yang paling banyak lah. Typically small, compact and light, ringan. Target dia at broad majority. So majority orang akan pakai ni. Handphone awak tu adalah kategori point of shot. Majority semua orang ada handphone. Typically dia adalah user friendly. Sangat user friendly lah. Buka on, tekan snap, ambil gambar. Image quality basic lah. Ada yang bergantung kepada megapixel dia lah. Daripada berapa, kalau handphone ada start daripada 2 megapixel, sekarang ni dah sampai ke 24 megapixel. Kemudian prosumer digital camera. So dia upgrade sikit daripada consumer yang basic point of shot tadi, dia upgrade sikit kepada prosumer, professional consumer. Cuma dia masih lagi kurang dari segi untuk awak adjust secara manual. Prosumer ni lebih kurang macam dalam gambar yang ada dalam slide tu. Not technically its own specification. Common term to use describe advanced model of point of shot. So ataupun sekarang ni mostly kita panggil entry level DSLR. So dia ada zoom yang lebih daripada point of shot. So dia adalah combination basic kamera tu, point of shot, dan ada manual features. Ada benda yang awak dah boleh adjust secara manual untuk menambah baik ataupun enhancekan lagi gambar yang awak ambil. Kemudian digital SLR, DSLR. So SLR tu stand for single lens reflex. Have larger sensor resulting in greater image quality. Tend to favor manual control, lacking many automatic setting found on point and shot camera, much larger and heavier, ability to interchange system lens. So bila dah digital SLR ni, yang kalau dalam kategori profesional lah, kita dah boleh adjust secara manual. Kita nak lighting macam mana, nak speed dia macam mana, dan lens dia pun kita boleh tukar bergantung bermacam-macam jenis lens. So, what is the real difference between a digital SLR and a point of shot camera? So, apa perbezaan paling ketara? Daripada segi saiz lah, dan dari segi lens. Lens digital SLR kita boleh tukar, point of shot dia fix dekat situ.
Dan lagi satu, daripada segi kualiti gambar dia, dari segi megapiksel dia. Contoh, dari segi yang perbezaan ketara adalah daripada segi saiz sensor dia. Contoh, awak ada satu kamera point of shot yang compact tu, dia kata megapiksel dia 24 megapiksel. Yang digital SLR yang awak beli mahal beribu-ribu ni hanya 10 megapiksel. Kita tengok secara asasnya gambar daripada point of shot tu dah lebih sharp, lebih cantik sebab 24 megapiksel. Tetapi perbezaan dia daripada segi saiz sensor dia. Saiz sensor digital SLR walaupun dia 10 megapiksel, saiz sensor dia lebih besar. Kalau compact kamera dia katakan 24 megapiksel tetapi sensor dia kecil. So gambar, kualiti gambar lebih cantik pada kamera DSLR sebab saiz sensor dia lebih besar. So how digital sensors work? Each digital image is made from million of tiny square known as pixel. Sebab itulah kita panggil, kita nak tengok resolution kamera, kita tengok pada megapiksel dia. So setiap point titik-titik itu bila digabungkan dia akan jadilah satu image gambar. Kalau tengok dekat gambar yang sebelah yang blur ni, so itulah macam mana titik-titik pixel tu ada dalam gambar awak. So setiap titik-titik tu kita panggil pixel. Macam mana kita kira megapiksel tu pula adalah daripada hasil darab panjang kali lebar gambar tu. So katakan contoh dekat gambar ni, panjang dia ada 12 piksel, ada 12 dot. So lebar dia bawah ni ada 12 dot juga. So 12 piksel. So megapiksel dia berapa? 12 kali 12. Itu sizing piksel dia. So all pixels are not created equal. A digital sensor is essentially made a digital sensor is essentially made up of millions of tiny micro lens ataupun pixel. Pixel are analog device which record light and color data. Larger sensor contain larger pixel which are much better and collecting this data. So perbezaan kalau kita tengok gambar kat sini, compact kamera ataupun handphone awak tu, sensor kamera yang detect gambar, detect color yang awak snap tu sangat kecil. Kalau SLR, sensor dia sangat besar. So sebab tu kualiti dia, gambar dia lebih cantik. So ini digital sensor compact, dia punya secara umum dia lah. Okey, kemudian kita ada satu lagi istilah yang kita panggil full frame ataupun APS-C size sensor. Apa dia full frame? So digital SLR ni ada dua jenis juga. Ada yang kita panggil full frame dan ada kita panggil APS-C sensor. So kamera full frame lebih mahal daripada APS-C sensor kamera ni. Sebab full frame kamera based on asas basic filem lama dulu kita panggil 35mm filem. So konsep yang lama filem dia adalah sizing filem dia adalah 35mm. So full frame follow sistem 35mm. APS-C dia akan crop. Sebab tu kita beli kamera, perbezaan kalau SLR yang besar tu dia ada full frame ataupun tak full frame. Bila kita ambil gambar, contoh awak ambil gambar 5 orang, kalau awak pakai full frame, awak capture gambar akan dapat 5 orang tu dalam gambar tu. Kalau yang tak full frame, APS-C sensor ni, bila awak snap gambar, awak tengok sebenarnya nampak 5 orang. Bila awak snap, seorang terpotong. So tinggal 4 orang saja. So itu perbezaan dia dari segi full frame dengan tak full frame ni. So digital camera features and technology. Megapixel determine the total size ataupun dimension of the image record by
the camera. Macam saya kata tadi lah, kita kira panjang kali lebar tu. So more megapixel does not always mean a better picture. Macam saya kata tadi, kamera compact tu megapixel dia 24 megapixel, kamera DSLR 10 megapixel. Tidak bermakna yang compact tu lebih bagus gambar dia. So digital image dimension does not equal print dimension. So gambar yang awak ambil itu tidak semestinya sama dengan size printing dia. Contoh, for example, a full quality image from a 8 megapixel camera will produce a digital image measuring approximately 9x4 inch. So 8 megapixel kamera, secara asas dia kalau kita print sebenarnya dia akan menghasilkan saiz gambar 9x14 inci punya saiz gambar. Sebab tu bila awak nak print dekat kedai, kedai akan tanya nak print saiz apa, dan dia akan bagi tahu tak boleh print lebih daripada saiz ni. Kalau print lebih daripada saiz tu, dia akan jadi gambar awak akan jadi pecah. Movement compensation. So refers to the camera ability to correct small movement by the user while taking a picture in order to reduce the blur caused by the camera shake. Very useful in low light or telephoto situation. So ini dalam kamera compact ataupun dalam handphone awak, dia ada satu sistem yang cuba mengawal supaya, ataupun kita panggil dia sebagai stabilizer. Ni automatic dalam sistem kamera awak tu, dalam handphone awak tu dia ada automatic stabilizer. Contoh kalau dalam situasi gelap ataupun tangan awak bergegar, dia akan cuba cover supaya gambar awak tak jadi blur. Okey, itu yang dah ada dalam kamera built-in. Movement compensation kita panggil. So semua tu ada bergantung kepada jenis-jenis kamera. Tujuan yang sama, cuma dinamakan ikut jenama dia lah. So contoh Nikon, dia akan tulis VR. Bila awak beli lens, dia akan tulis lens VR. Vibration reduction, tu Nikon punya sistem dia panggil. Canon dia panggil IS, image stabilization. Kalau kamera Pentax dia panggil shake reduction. Kalau kamera Sony dia panggil super steady shot. So itu term-term yang digunakan bergantung kepada jenama kamera tu lah. Tetapi tujuan utama dia sebenarnya untuk stablekan gambar tu supaya kalau ada gegaran sikit, gambar awak tak blur. Itu sistem yang dibuat secara digital, dia ada sensor dia dalam kamera tu. Kemudian dia ada satu lagi sistem yang dipanggil dust reduction. So ini tak ada dalam kamera compact. Dekat handphone awak pun tak ada. Ini hanya ada pada digital SLR yang boleh tukar lens. Sebab apa? Sebab bila kita cabut lens, kemungkinan untuk habuk masuk dalam part yang kita dah buka tu terkena pada sensor tinggi. So dia ada satu sistem yang dipanggil dust reduction. Tujuan dia, dust is more a problem in a DSLR due to changing lens. Once dust get on your sensor, it can be difficult to remove. So bila habuk tu kena dekat lens, kita susah nak buang. Sensor tu bila habuk dah kena dekat sensor, kita susah nak buang. Sensor tu sangat sensitif. Kalau kita sentuh, rosak sensor. Kemudian dust reduction is essentially a mechanism which shake the camera sensor to free any cleansing dust particle. Special anti-static coating or filter may also be used. So dust reduction ni satu sistem yang camera company, production company kamera tu, contoh Canon, Nikon buat dalam kamera tu. Dia ada satu mekanisme yang akan membuang habuk yang masuk dalam yang terkena dekat sensor tu secara automatik. So tak perlu kita nak cuci dia. So itu dust reduction. Kemudian live view. So live view mostly sekarang ada live view kan. Kalau handphone live view lah, awak buka kamera nampak kan apa yang awak nak snap, tu live view. So mostly live view ni lebih sangat berguna apabila kita nak ambil video. Refers to the ability to use the LCD screen on the camera the same way you will use the view finder. So apa dia view finder ni?
Viewfinder ni dekat kamera, lubang kecil yang kita guna untuk kita tengok bila kita nak ambil gambar tu. Itu kita panggil viewfinder. Kalau awak ada kamera, kan ada satu lubang untuk kita tengok tu. So itu kita panggil viewfinder. So dalam kamera, benda tu kita panggil viewfinder. So live view ni, dia boleh tukar konsep viewfinder dekat lubang kecil itu, tukar dekat skrin LCD yang besar dekat kamera ataupun dekat handphone awak tu, sama macam kita tengok dekat lubang kecil tu. So lebih mudah lah untuk kita snap gambar, kita nak susun kedudukan objek yang kita nak ambil gambar tu. So dulu tak ada LCD screen dekat kamera. Sekarang ni mostly semua dah ada. So bila dah ada LCD, semua dah ada ability untuk live view tu. Kemudian facial recognition. So ini pun ada. Handphone awak ada. Kalau awak nak snap gambar, awak boleh onkan dia. Dia akan keluar macam kotak kecil itu, dia akan bergerak nak detect benda. So dekat kamera digital, kamera compact pun ada, prosumer tadi ada, professional DSLR pun ada. The camera detect face in your frame based on color contrast change. Dia boleh cuba detect. Focus is automatically adjusted to detail in face is high. So kamera tu dia boleh detect untuk autofocus dekat situ. So itu dipanggil facial recognition. So getting a good shot. Macam mana kita katakan shot ataupun gambar yang kita ambil itu good, bagus. So benda ni subjektif. While secara teori ni dia kata while there are hundred of factors which can make a photo is good, it is still a relative term and good to one person may be not good to someone. So awak tengok cantik, kata bagus, tak semestinya orang yang lain kata bagus. So dalam secara teknikal je sebenarnya kita nak tengok gambar tu bagus, kita tengok daripada segi exposure dia, correct exposure. Apa dia exposure? Exposure ni pendedahan dia terhadap cahaya. Biasanya kita tengok, kita akan ambil gambar, kita akan kata gambar tu terang sangat ataupun gelap ataupun okey. So dalam kategori itu kita panggil biasa kan. So macam mana kategori itu kita panggil? Sebenarnya dia ada term dia dalam fotografi. So exposure, a correct or good exposure occurs when you maintain as much detail as possible in both the very bright part, highlight, as well as the very dark parts, shadow of an image. So dalam gambar dia ada satu istilah, kita tengok dia akan panggil highlight dan kita panggil shadow. So how much of range in which you can capture detail from light to dark is referred to as the dynamic range. As you are about to see, there can be many correct or good exposure. So macam mana nak dapat exposure yang cantik? Kita kena ada 3 elemen yang penting ni dalam untuk ambil gambar. Setting pada kamera kita. Ada 3 elemen. Yang pertama kita panggil shutter speed, yang kedua kita panggil aperture, yang ketiga kita panggil ISO. So kalau dekat kamera handphone awak tu dia ada mode foto sahaja, betul? Dan dia ada satu lagi mode pro. Ada setengah kamera dia tulis mode pro ataupun manual. So dekat mode pro atau manual tu dekat handphone, dekat situ awak boleh adjust. Awak boleh adjust shutter speed, awak boleh adjust aperture, awak boleh adjust ISO. Okey. So itu antara asas basic tentang kamera ataupun fotografi. Elemen-elemen yang ada dalam fotografi yang kita perlu guna dalam kamera yang kita ada. So, untuk hari ini saya stop dekat sini dulu untuk pengenalan kepada fotografi. So, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.